Sejarah dulu saya nyelam dulu memang ramai. Lebih kurang 100 orang lebih. Sebelum buka Bandar Muar ni, orang dulu dah ada nyelam. Pelancong-pelancong luar yang datang kat sini daripada Jepun, daripada Amerika, Afrika, dia bercakap memang sedap tiram sini. Mungkin saya seorang kat Malaysia ataupun 2-3 orang saja yang berjaya. Buat kali pertamanya saya boleh ternak dia dekat makmal ni dan berjaya ada anak dia dan tengok sendiri anak dia membesar. Orang penyelam ni pun tak nampak. Dia ibarat orang buta. Turun ke bawah, kita raba. Tapi kita mahir dalam tu lah. Kita mahir yang mana hidup, yang mana mati. Siram ni yang unik dia tak ambil macam tiram macam Korea, macam Jepun. Sebab rasa dia pun lain. Orang yang biasa makan, dia akan tahu nikmatnya macam mana. Kalau pandai nak ikut harga kayangan, siapa yang makan? Jadi kita ada rezeki ni, kita bagi-bagikan. Bandar Maharani, Bandar Diraja, Pelabuhan Lama, Pusat Berdagang. Tiramnya enak, selera teruja. Hati terpaut, berat nak pulang. Majalah 3 menyingkap tradisi unik di Muar Johor Darul Takzim yang menyimpan khazanah di dasar sungainya. Tanpa sangkalan, mi bandung menjadi pilihan kulinari di sini. Akan tetapi, ada satu lagi hidangan eksotik yang amat istimewa. Spesies haiwan ini hanya membiak subur di Sungai Muar, tiada di tempat lain. Wartawan mencari nelayan tempatan untuk melihat tradisi unik mereka meraih hasil laut yang dikenali sebagai tiram putih sejak lebih 100 tahun lalu. Kami disambut Ketua Pangkalan Nelayan Parit Tiram, Muhammad Syafiee Bahari, mesra dengan gelaran Pak Mat. Siram ni yang unik dia tak ambil macam tiram macam Korea, macam Jepun, macam tiram dia tak sama. Itu sebab rasa dia pun lain. Sama. Orang sini panggil tiram tu tiram matahari sebab dia melekat pada batu-batu. Bila air pasang dia naik tenggelam. Bila air surut dia kena matahari. Dia panggil tiram matahari. Tiram isi dia putih. Usia putih-putih kuning kan. Dia ada kuning-kuning sikit kan. Isi putih. Dia panggil putih. Dia punya rasa pun berkatakan orang yang makan dia kata, yang biasa makan dia kata tiram dia paling baik. Paling enak dia kata. Rekod terawal berkenaan tiram putih ini didokumentasikan Residen Melaka, Kapten Ronald McPherson dalam jurnal ekspedisinya pada tahun 1858. Muara sungai sangat terkenal dengan hasil tiramnya dan mempunyai ikan yang sangat besar dan sedap. Pada tahun 1908, ahli akademik R. Heneage turut menyatakan Singapura menerima bekalan tiram dari Muar dan hasil dari pesisir sungai lebih besar dan sedap selalunya dihidangkan kepada Sultan dan pembesar. Kini, tahun 2023, Pak Mat membawa kami melihat sendiri tradisi melangkaui garis masa 150 tahun dahulu. Sejarah dulu saya nyelam dulu memang ramai. Lebih kurang 100 orang lebih. Memang kalau orang tengok, kalau sekarang ni orang tengok macam seronok tengok tu, terlampau ramai. Sampai 100 orang lebih. Zaman apa ni, dulu orang tua daripada saya semua ada atuk-atuk, kira pangkat atuk pun ada nyelam. Saya yang paling kecil sekali nyelam waktu tu. Tapi apabila dia beransur masa ke masa kan, orang tua seorang mati, orang banyak mati dah senang cakap. Jadi tinggallah saya ni yang ada berapa orang. Adalah yang orang lama ni, orang sama dengan saya adalah 3-4 orang. Dan yang banyak kan ada yang kendian orang baru, orang lapis baru. Meraih hasil, nelayan hanya bertemankan bakul dan galah.
Sebelum ada 100 tahun ni, dia orang dulu dah kira ni. Sampai saya yang 4 tahun ni, orang tua-tua juga tu yang cerita. Atuk-atuk moyang dia dulu. Maknanya tadi atuk-atuk moyang kalau orang tua dulu, orang tua ni cakap atuk-atuk moyang berapa lama tu? Kan? Moyang dia lama. Maknanya sebelum 100 tahun ni, orang itu dah ada lagi. Sebelum buka ni Bandar Muar ni, orang dulu dah ada nyelam. Setiap hari, Pak Mat dan rakan nelayannya menyelam sedalam 6 hingga 10 depa, kira-kira 9 meter, untuk mengutip tiram di beting sungai. Nelayan 71 tahun ini, bagai legenda, masih cekap beraksi. Awan larat tiba mencurah hujan, namun perjalanan kami baru bermula. Galah dipaut kaki sepanjang selaman, sementara tangan mencari dan mengutip tiram. Dia sebenarnya kita pun tak nampak. Orang penyelam ni pun tak nampak. Dia ibarat orang buta. Dia cakap, dia ambil galak, pacak, ikat galak, kita turun ke bawah, kita raba. Orang buta, raba. Tapi kita mahir dalam tu lah. Kita mahir yang mana hidup, yang mana mati. Kalau kita rasa krok-krok bunyi tu, itu mati. Kalau dia kata dia mampak, dia tak bunyi, itu hidup. Satu lagi dia punya lawi tu, dia punya ujung tepi tu kan, dia tajam. Kalau dia mati, kita pegang dia kasap. Lazimnya kerja ini dilakukan seorang diri. Tetapi untuk meringankan beban, Chong Poh Sern telah berdekad menyandang tugas di atas perahu serta darat. Setiap hari, kotak ini perlu dipenuhkan sebelum mereka pulang. Tidak kira cuaca, alah bisa tegal biasa. Menyelam ni dia memang ada risikonya. Satu lagi kalau tongkang lalu laju, dia laju dengan gelombang dia besar, perahu tu akan naik gelombang gentar perahu tu. Tak diputus. Tinggallah orang yang menyelam dekat galah tu. Perahu hanyut. Itu kadang-kadang orang tolong ambil. Orang tolong ambil kita, ambil perahu, ikatkan. Kita naik. Tapi nyelam lagi. Beginilah rutin harian nelayan tiram di sini. Masa dan musim kadang-kadang tidak menentu, dan walaupun dalam hujan, kita dapat lihat Pak Mat masih lagi setia menyelam untuk mencari hasil rezeki. Dan kami baru bermula dalam 10 minit dan agak jauh lagi perjalanan kami. Mungkin setiap kali mereka keluar akan menghabiskan dalam 3 jam mencari tiram putih di pesisir di sepanjang Sungai Muar ni. Hebat komuniti nelayan di sini. Dah lah Pak Mat, kalau dah sudah. Dah lah kalau dah. Kalau dah sudah cukup lah. Memang kena tahu menyelam. Selalu berapa kali kena tu Pak Mat? Memang 3 jam. Banyak duk. Kalau 2 jam, 3 jam je. Kalau 2 jam ni dia turun naik. Kakak dia, watak dia kan berani. Bertahun-tahun memang macam ni lah Pak Ini Mat. lebih tradisional. Kalau dibuang tradisional, tak ada tradisional lagi. Yang dengar tu, semua apa ni boleh buat sekarang pun boleh buat gas apa semua boleh buat. Tapi tradisional orang nak tengok. Dah tak ada lagi yang kita war-warkan tradisional dalam itu kan, dah tak ada lagi. Jadi inilah dah cara dia. Teruskan Pak Mat. Di sini harus diteruskan lah, sebab
Punca pencarian menyelam tiram ni bukan nak kata mewah tak mewah, tapi bolehlah untuk menampung keluarga. Selagi orang mana peminat tiram tu, selagi dia orang minat, boleh dapatkan. Selagi tu kita masih ada di sini. Majalah 3 berada di pangkalan nelayan Parit Tiram, Muar untuk menangguk secebis tradisi lama di Bandar Maharani, Johor. Selain tugas hakiki, Ketua Pangkalan Muhammad Syafi'i Bahari atau Pak Mat tidak keko ilmu, turut berkongsi pengalaman bersama ahli akademik yang menjalankan tugas lapangan mengkaji spesies tiram endemik di sini dipercayai satu-satunya di dunia. Pada masa ini telah dibuktikan secara saintifik dan ada penerbitan yang menyatakan bahawa memang terdapat benih-benih tiram yang masih tersisa pada cengkerang-cengkerang yang kita telah ambil isi tiramnya. Jadi dengan adanya amalan tradisi ini secara berterusan dan dengan adanya campur tangan atau pelibatan pihak institusi pengajian tinggi, terutama dalam mencari teknik yang lebih efisien dalam menghasilkan lebih banyak benih dalam tempoh masa yang lebih singkat, akan membantu memastikan bahawa populasi tiram putih terutamanya di Sungai Muar akan terpelihara dan kekal untuk generasi-generasi yang akan datang. Biarpun nelayan tiram di sini sudah bertapak lebih 150 tahun dahulu, kajian berkenaan tiram putih masih dalam peringkat awal. Pensyarah kanan Universiti Tun Hussein On, Dr. Kamarul Rahim Kamarudin serta penyelidik Muhammad Kamarul Abidin Muhammad Zawawi antara 1 dalam 1000 yang berhujan berpanas bersama nelayan untuk melengkapkan kajian. Perspektif nelayan seperti Pak Mat yang menyelam untuk mengutip tiram sejak berusia 12 tahun penting dalam memberi gambaran tradisi sebagai bukti hipotesis atau proses membuktikan satu-satu teori dari pengecaman hingga usaha konservasi. Daripada kajian yang dilakukan oleh Kamarul, kami berharap dengan adanya maklumat lanjut berkenaan dengan jujukan DNA ini, pertama sekali kami dapat membantulah dari segi memastikan bahawa tiada perubahan alam sekitar yang berlaku yang boleh menyebabkan genetik tiram ini terjejas. Tugas lapangan kali ini adalah untuk merekod koordinat serta parameter air sungai termasuk suhu, kadar kemasinan dan pH air bagi mengenal pasti ciri-ciri habitat tiram putih Muar. Proses seperti ini dijalankan beberapa kali setahun bagi mendapatkan keputusan lengkap. Bertapak hanya 30 km dari pangkalan Parit Tiram, Universiti Tun Hussein On Pagoh telah menerbitkan 5 kajian berkenaan tiram putih sejak tahun 2018. Ini termasuk DNA pengecaman spesies yang berjaya didaftarkan di Data Bank Dunia atas kajian yang lengkap berbanding sebelum ini. Kembali ke Sungai Muar, tugas mengutip tiram di dasar masih rancak. Walaupun sukar, aktiviti unik yang tidak menggunakan peralatan seperti pukat ini terbukti menjamin kelestarian tiram yang sensitif terhadap persekitaran. Kami bersama penyambung legasi Muhammad Aswad Supaat. Saya ke laut lebih kurang dalam 7-8 tahun lah. Sebelum ni saya rantau ke Johor, Melaka, lepas tu balik kampung semula lah. Aswad yang biasa bekerja solo, hari ini dibantu wartawan. Pertama sekali saya nyelam tu, dia orang pacakkan galah. Bila tu saya turun, dia orang paksa juga sampai bawah. Bila perasaan kat bawah tu, macam-macam dalam kepala ni, macam-macam kita fikir. Bila first time kita nyelam, macam-macam kita fikir. Apa dia kat bawah ni, apa yang langgar kita. Kadang-kadang perasaan takut tu memang bohong lah kalau tak ada. Walaupun bukan anak nelayan,
Pemuda berusia 33 tahun ini jatuh cinta dengan laut setelah beberapa tahun berkhidmat di sektor perindustrian. Bapa kepada 4 orang anak ini menimba ilmu bersama nelayan di sini hampir sedekad lalu. Tugas menyelam hanya mengambil masa 3 jam. Selebihnya dihabiskan merawai di laut hingga ke perairan Melaka. Aswad mengakui risiko menyelam adalah tinggi, tetapi hasil yang diraih lebih stabil berbanding kerja di laut. Kalau patah tu pernah. Tapi sempat dari patah bawah, kita dapat cepat naik ke atas. Memang mengelupuh habislah. memang takut lah. Macam saya ni tak berapa nak reti berenang sangat. Sebab tu diorang cakap saya ni macam paling tak betul. Menyelam boleh tapi berenang tak boleh. Kita ni pendapatan tak berapa nak tetap. Kadang ada, kadang tak ada. Sebab tu diorang ni kalau kadang bila tiram banyak mati, diorang pun banyak keluar kerja darat lah. Milih kerja darat. Sebab kita ni masa tak terikat dengan siapa-siapa. Time kita nak kerja, kena kerja lah. Di sebalik keunikan tradisi nelayan tiram putih muar, pewaris seperti Aswad bagai permata jarang jumpa. Jumlah nelayan tiram di sini, tua dan muda, hanya tinggal 8 berbanding kemuncaknya seabad lalu 100 orang. Dididik ke Menara Gading, kebanyakan anak nelayan kini mengasah bakat di dunia korporat. Pendapatan stabil buat keluarga. Aswad nekat mengikuti jejak langkah Pak Mat, setia dengan panggilan laut ke usia senja. Tradisi ni harus diteruskan lah, sebab punca pencarian menyelam tiram ni bukan nak kata mewah tak mewah, tapi bolehlah untuk menampung keluarga. Selagi orang mana peminat tiram tu, selagi dia orang minat, boleh dapatkan. Selagi tu kita masih ada di sini. Usai tugas menyelam, nelayan menjual hasil kepada pelanggan termasuk pembekal. Antara tugas pertama yang dilakukan adalah membersih dan mengeluarkan isi tiram putih. Tidak senang bersara tanpa berbuat apa. Bekas penyelam Salim Endut, 72 tahun, menghabiskan masa menggalas tugas membersihkan tiram yang dibeli pemilik kedai makan bersebelahan pangkalan nelayan. Selain menghidang asam pedas, menu utama yang menjadi buruan pelanggan di restoran Zaidi Muhammad Noh, mesra dengan panggilan Pak Ndak, adalah tiram putih segar diperah lemon dan sos rahsia serta masak halia. Pak Ndak. Pak Ndak biasa makan, orang cakap. Kadang-kadang memang selalulah Pak Ndak makan. Hari-hari memang Pak Ndak makan. Kalau cakap ambil 1-2 memang Pak Ndak makan lah. Sebab bila orang yang makan je tahu rasa dia. Ya, yang menikmati orang yang biasa makan, dia akan tahu nikmatnya macam mana. Dia punya rasa tu orang cakap, ya, natural. Macam kita, siapa pun boleh makan. Kita cuma ambil perah lemon ke apa, makan begitu saja pun boleh. Banyak pelancong-pelancong luar yang datang kat sini makan macam-macam cara daripada luar negara, daripada Jepun, daripada Amerika, Afrika, datang sini makan. Dia boleh cakap memang sedap tiram sini. Keenakannya tidak terkata, senyuman terukir ke hujung telinga. Memang pada mulanya Pak Ndak ambil ni, Pak Ndak jual dengan harga satu set 10 biji RM35. Masak RM40. Masa itulah mula-mula Pak Ndak berniaga. Banyak nelayan kata ni Pak Ndak gila. Tapi Pak Ndak cakap, tujuan Pak Ndak nak bagi makan, nak bagi rasa semua orang. Jadi orang cakap kalau Pak Ndak nak ikut harga kayangan, siapa yang makan? Sekarang ni Pak Ndak buka ni untuk semua generasi, untuk semua peringkat. Tak kira lah siapa pun kita kan. Walaupun B40 pun boleh makan. Jadi ini semua rezeki. Jadi kita ada rezeki ni kita bagi-bagikan. Tiram putih beting muara Sungai Muar telah menjadi sumber rezeki 5 keturunan di sini. Tradisi nelayan menyelam hingga 9 meter dalam kegelapan melawan arus tidak kira cuaca
menjadi bukti bagaimana rantaian sumber makanan telah dijaga lebih 150 tahun lalu. Hasilnya, populasi tiram putih ini lebih dari istimewa. Terenak di dunia. Jika diancam pembangunan, kajian DNA serta kerjasama akademia negara diharap dapat menjurus kepada sektor aquakultur. Jika ditakdirkan spesies ini diancam kepupusan, benih yang tersimpan boleh dilepaskan kembali ke habitat asal. Buat masa ini, 8 nelayan tiram yang ada menjadi penaung legasi terulung bandar Diraja Johor. Kenapa saya suka serangga? Sebab bagi saya masa tahun 2019 saya tengah alami anxiety disorder. Memang klinikal lah. Saya pergi ke hospital semua. Tapi masa tu saya tak beli lagi serangga. And after that masa tu saya start nak beli serangga juga. Saya rasa macam bila saya hands on dia, saya pegang dia, saya rasa macam hilang kejap anxiety tu tau. Saya rasa macam tenang untuk pegang serangga yang unik. Bukan semua orang dapat pengalaman tu. So saya rasa macam tenang, lama kelamaan tu dapat jadi macam anxiety tu pun dia hilang slowly tau, macam tu. Saya rasa macam bila saya hands on dia, saya pegang dia, saya rasa macam hilang kejap anxiety tu tau. Saya rasa macam tenang. Mungkin sebab serangga tu dia punya keunikan tu, orang kata tak semua orang dapat pengalaman tu. Saya rasa macam bersyukur, lagi bersyukur sebab Tuhan bagi saya peluang tu untuk pegang serangga yang unik. Bukan semua orang dapat pengalaman tu. So saya rasa macam tenang, lama kelamaan tu dapat jadi macam anxiety tu pun dia hilang slowly tau, macam tu. Ia umpama ranting kayu. Warna dan sosok anggotanya jika diam tidak bergerak, sukar dibezakan dengan persekitaran. Phasmatodea atau serangga ranting yang dikategorikan satu daripada 10 spesies baharu haiwan yang ditemui membiak dan hidup di hutan Malaysia. Yang ini pula jangan disalah sangka sebagai lipan. Ia adalah ulat gonggok gergasi, juga boleh diperolehi di belantara negara kita. Kedua-dua jenis penghuni hutan ini bukanlah pilihan ramai orang untuk dijadikan peliharaan. Namun berlainan pula dengan Zal Hasrah Ahmad Fatillah dan Dr. Goh Sun Heng, pasangan suami isteri yang amat meminati haiwan eksotik, terutama jenis serangga dan reptilia. Koleksi mereka kini menjangkau lebih 50 jenis serangga dan reptilia, termasuklah serangga ranting dan ulat gonggok bersaiz gergasi ini. Sebenarnya daripada kecil saya memang suka tengok National Geography, Animal Planet tu semualah yang berkaitan dengan haiwan. So daripada kecil tu memang teringin nak jadi zoologist. Kita tengok tarantula dekat TV, kita rasa macam wow, apa tu daripada kecil dulu. Jadi macam saya ingat dulu masa arwah ayah saya bawa saya pada umur 12 tahun. Dia bawa saya pergi ke Aquarium kat sisi untuk kali pertamanya sebab saya nampak kat poster ada tarantula. So saya katalah kat ayah, ayah teringin nak pergi Aquarium tengok laba-laba besar. Jadi arwah ayah saya bawa, itulah kali pertama saya tengok tarantula. Dan daripada situlah saya jadi macam minat sangat dengan semua invertebrate lah kiranya. Macam tu. Lepas tu, itu juga kali pertama saya dapat tengok serangga ranting yang besar-besar. Yang masa tu lah saya jadi macam, wah apa tu? Sebab kita kat masa kecil ni kita tak pernah tengok pun benda tu. Ada pun serangga ranting macam kecil-kecil. Tak pernah tengok yang besar-besar. Daripada situlah saya minat dengan serangga. Zal Hasrah yang berasal dari Negeri Sembilan pernah melupakan minat memelihara haiwan eksotik gara-gara tiada dorongan dan kecewa tidak dapat menyambung pelajaran mendalaminya. Namun segalanya berubah apabila dia berkenalan dengan suaminya, anak jati Melaka ini pada tahun 2017 yang mempunyai hobi serupa. Perkenalan dan minat yang sama akhirnya membawa mereka ke jenjang pelamin.
kemudian menjadikan serangga dan reptilia sebahagian daripada keluarga unik mereka. Masa saya umur dalam 14-15 tahun tu, masa tu ikutkan arwah ayah saya tu memang dia minat lah sebenarnya. Dia minat haiwan juga. Cuma dia masa tu arwah mak saya tu dia tak berapa sangat suka haiwan dalam rumah. So dia tak bagi sangat ikutkan untuk anak-anak dia macam saya dengan adik-beradik saya untuk bela haiwan dalam rumah. So cuma dia ayah saya ni degil sikit. So dia curi-curi lah pergi, dia bawa saya dengan adik-beradik saya pergi ke pet shop untuk beli. Masa tu kita beli, masa tu yang senang nak cari tu hamster lah. So hamster, tikus Belanda tu, yang sebab dia kecil kan, tak perlu sangat ruang besar. So yang tu yang kita senyap-senyap bela dalam rumah sebenarnya. Minat mendalam tersebut juga membuatkan pasangan suami isteri ini menceburi kerjaya berkaitan dengan haiwan eksotik. Zal Hasrah kini adalah pembantu makmal di Makmal Pengajar Haiwan Eksotik Exotel di Universiti Malaysia Kelantan UMK. Dr. Goh pula doktor veterina dan pensyarah kanan di fakulti berkenaan. Kelebihan ini membuatkan mereka sentiasa didampingi dengan haiwan-haiwan ini pada waktu kerja dan masa senggang. Malah, ia juga cara untuk pasangan ini healing selepas sibuk dengan tugasan harian. Lagi satu, kenapa saya suka serangga? Sebab bagi saya masa tahun 2019, masa tu baru nak masuk COVID, saya tengah alami anxiety disorder. Memang klinikal lah, saya pergi ke hospital semua. Tapi masa tu, saya tak beli lagi serangga. And after that, masa tu, saya start nak beli serangga juga. Saya rasa macam bila saya hands on dia, saya pegang dia, saya rasa macam hilang kejap anxiety tu tau. Saya rasa macam tenang. Mungkin sebab serangga tu dia punya keunikan tu, orang kata tak semua orang dapat pengalaman tu. Setakat dia saya kongsi dengan orang akan cakap, teringin lah nak tengok dia. Rasa macam, wow, besarnya kebesaran Tuhan tu kan. Ada serangga merupai daun semua tu. Saya rasa macam bersyukur. Lagi bersyukur sebab Tuhan bagi saya peluang tu untuk pegang serangga yang unik. Bukan semua orang dapat pengalaman tu. So saya rasa macam tenang, lama kelamaan tu dapat jadi macam anxiety tu pun dia hilang slowly tau, macam tu. Lebih kurang macam tu. Pada mulanya, pasangan ini hanya mempunyai beberapa ekor haiwan eksotik di rumah. Kini, ia telah berkembang menjadi sebuah makmal khas juga digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran. Kita start dengan pelihara serangga. Tapi bukan sebarangan serangga, kita start dengan laba-laba sebenarnya. Lama kelamaan kita daripada laba-laba kita anjak kepada haiwan amfibia macam katak, lepas tu dengan reptilia macam ular, dengan bearded dragon, dengan sesumpah. Dari situ lagi kita mula expand. Dan kita fikir macam, kita start dengan rumah, tapi kita memang semasa tempoh tu memang dah ada impian katanya, saya rasa cara yang paling elok untuk kita nak sampaikan ilmu ni, yang experience kita dah ada, pengalaman semua tu, ialah kalau kita ada ruang yang lagi besar. Sebab tu yang masa tu saya bincang dengan isteri, kata masa tu dah dekat masa yang saya nak balik ke UMK, masa tu yang kita bawa impian tu, kata kita mungkin cari tempat untuk nak set up lab. Dan masa tu lah yang kita bila berbincang dengan universiti semua tu, dia kata why not buka kat fakulti, sebab fakulti ada ruang yang rasa bersesuaian dengan apa yang kita nak sebenarnya sebagai untuk buka satu lab. Memelihara haiwan eksotik ini, terutama spesies serangga, memerlukan mereka mendalami selok-belok habitatnya dengan terperinci supaya tidak mudah mati. Manakala purata jangka hayatnya adalah 2 tahun. Ulat gogok gergasi ni, especially spesies yang daripada Malaysia, adalah spesies yang paling mencabar untuk bela. Dan saya buat kali pertamanya, dan saya boleh kata mungkin saya seorang kat Malaysia ataupun 2-3 orang saja yang berjaya. Buat kali pertamanya saya boleh ternak dia dekat makmal ni dan berjaya ada anak dia dan tengok sendiri anak dia membesar. Itulah pengalaman pada unit saya, sebab saya tak sangka kali ni saya memang betul-betul berjaya untuk ternak dia. Itulah yang paling unik untuk saya. Selain Zal Hasrah yang kini mahir menternak serangga, Dr. Goh juga hebat merawat haiwan reptilia. Keupayaan beliau mendengar denyut jantung ular menggunakan stetoskop memang sungguh mengagumkan. Saya lebih
suka ataupun lebih dekat dengan spesies reptilia. So contohnya macam ular sawa berbola dengan sesumpah, dengan naga berjanggut. Semua tu yang tu memang favourite saya lah, sebab saya banyak masa saya belajar dulu dengan masa saya kerja kat klinik, saya mula kata berjinak dengan bidang haiwan eksotik tu dengan mula mengambil kes-kes hidupan reptilia. Sebab kalau berbanding semua spesies haiwan kat Makmal, spesies reptilia tu yang saya gemari, sebab saya paling banyak pengalaman terhadap spesies-spesies yang macam saya sebut tadi itulah. Sebab tu yang minat mendalam tu untuk belajar lagi mendalam berkenaan dengan penyakit, cara rawatan. Saya selalu bertanya dengan kawan-kawan saya yang kerja kat klinik tu, ada tak jumpa kes melibatkan haiwan ni, boleh berkongsi tak pengalaman. Dan saya selalu suka duduk dengarlah orang bercerita pengalaman berkaitan dengan cara dia merawat haiwan kehidupan eksotik, especially yang berkaitan dengan haiwan reptilia lah. Itu memang lebih kepada minat saya lebih mendalami. Kalau berbanding dengan amfibia, dengan burung, dengan mamalia tu kurang sikit. Bukan kata tak minat, kurang kalau berbanding dengan reptilia. Memang keutamaan passion saya memang terhadap haiwan reptilia lah. Orang macam kami ni yang bela serangga, yang menyelidik tentang serangga, kami tahu serangga ni sebenarnya dia punya manfaat dia dekat ekosistem ni adalah sangat tinggi. Hampir 90% adalah serangga dekat dunia ni beneficial. Hanya beberapa persen je yang serangga perosak. So, tugas kami ni untuk kaji apa function kira macam ekologi, kepentingan dia dekat ekosistem, dan kita bagi tahu dekat orang awam. Di belakang Makmal Exotel UMK, terdapat sebuah kebun kecil yang mempunyai pelbagai jenis tanaman. Ia diusahakan oleh Zalhasrah Ahmad Fatillah untuk tujuan sumber makanan kepada haiwan eksotik peliharaannya. Walaupun terdapat pokok buah-buahan, yang diambil hanyalah dedaunan. Perbezaan cabaran kalau macam untuk serangga bagi saya, daripada segi untuk cari dia punya daun dia. Sebab walaupun macam serangga ranting dia makan daun macam simple, daun jambu, tapi kita kena make sure daun tu sentiasa ada. Dan kadang-kadang ada satu waktu tu saya tengok tiba-tiba kat belakang macam musim panas, daun jambu tu semua mati. So masa tu memang mencabar. So kita orang kena macam last minute pergi cari daun tu kat mana. Kena make sure ada, sebab serangga ni kalau dia tak makan dalam sehari, and potentially dia untuk mati memang sangat tinggi lah. Yang itulah salah satu cabaran yang bagi kita orang macam tak boleh lupa lah, sebab kita orang pernah mengalami di mana serangga ranting spesies yang lain memang mati satu koloni habis. Antara serangga yang berjaya dibiakkan di bawah jagaan Zalhasrah adalah serangga ranting gergasi ini. Spesies ini dipercayai hanya boleh dijumpai di semenanjung Malaysia, walaupun difahamkan sebelum ini pernah dijumpai di Sabah oleh Datuk Chan Chiu Lun, seorang pengkaji alam semula jadi di Malaysia, iaitu spesies Fabaticus chani dengan ukuran 567 mm, menjadikan ia serangga terpanjang di dunia. Zalhasrah bernasib baik menemui sepasang jantan dan betina jenis Fabaticus ceratipes di kawasan Tanah Tinggi, Pahang. Beliau berjaya membiakkan pasangan ini kepada 3 generasi. So kalau macam serangga ranting pula ada spesies daripada kawasan highland. So kita kena mimik sebanyak mana yang boleh daripada segi dia punya environment. Macam contohnya serangga ranting yang saya dapat dia daripada kawasan tinggi. So kena make sure provide orang kata persekitaran yang sejuk, kira macam chill, dengan kelembapan yang tinggi. So kalau kita tak dapat provide tu, dia akan mati. Pernah juga lagi serangga saya banyak mati sebab tiba-tiba aircon tak boleh pasang. Dia trip, lepas tu kita datang waktu petang tu tengok semua mati.
Wanita ini tidaklah memiliki pendidikan dalam bidang entomologi atau yang berkaitan. Namun pengetahuan beliau terhadap dunia serangga sungguh meluas dan diiktiraf. Jika diberi peluang, Zalhasrah, seorang lepasan sijil pelajaran Malaysia, juga ingin melanjutkan pelajaran dan mendapatkan pengiktirafan sewajarnya dalam bidang tersebut. Masa kecil saya tak suka sangat membaca. Tapi dah sebab masa kecil dulu saya tahu kira macam masa dah sekolah menengah lah. Saya tahu macam keluarga tak nak saya jadi zoologis sebab masuk hutan. Jadi saya give up lah, saya tak nak membaca lagi dah, saya tak nak study sangat sebab saya rasa macam frust. So bila saya dah dapat peluang tu untuk membaca buku tu, masa tu suami saya dia belikan saya macam jenis buku. Research, source semua tu dia bagi tahu lah mana nak cari journal-journal ni semua, mana nak cari buku ni. Masa itulah saya memang betul-betul daripada 2019 tu saya usaha untuk baca semua buku yang dia beli untuk saya. Lepas tu journal, lepas tu kalau saya tak faham saya tanya dekat dia. Daripada situlah saya belajar, lepas tu saya banyak tanya dengan pakar, iaitu pakar zoologis, pakar entomologis daripada universiti lain. Saya banyaklah bergaul dan cuba cari kawan yang boleh benefit kepada apa yang saya buat ni dan juga benefit kepada diorang juga. Kita banyaklah kongsi kita punya opinion. Rasa macam mana dengan artikel ni semua. Daripada situlah pengalaman saya belajar. Di Makmal Exotel, Zalhasrah juga memelihara lipas sebagai sumber makanan labah-labah peliharaannya. Berbeza dengan lipas rumah, serangga ini adalah jenis Madagascar hissing cockroach, dibeli khas Zalhasrah dan suaminya dari luar negara. Begitu juga dengan labah-labah peliharaan mereka, jenis tarantula, juga spesies luar Malaysia. Bagi Zalhasrah, adalah penting untuk mengkaji haiwan spesies serangga dan reptilia demi kebaikan ekosistem. Orang macam kami ni yang bela serangga, yang menyelidik tentang serangga, kami tahu serangga ni sebenarnya dia punya manfaat dia dekat ekosistem ni adalah sangat tinggi. Hampir 90% adalah serangga dekat dunia ni beneficial. Hanya beberapa persen je yang serangga perosak. Jadi macam tugas kami ni untuk menyampaikan dekat orang awam, contoh nampak rama-rama terbang tu semua, kita akan bagi tahu dekat dia. Macam rama-rama ni adalah pollinators. Kita kena jaga dia sebab kalau tak ada dia, jadi bunga semua takkan ada debu. Sama dah macam bees, apa semua. Sama juga macam serangga ranting, apa function dia. So tugas kami ni untuk kaji apa function kira macam ekologi, kepentingan dia dekat ekosistem dan kita bagi tahu dekat orang awam. Berlainan dengan si isteri yang mengurus kebajikan haiwan peliharaan, Dr. Goh bertanggungjawab menyalurkan ilmu yang dimiliki mereka kepada pelajar UMK. Malah, dia juga tidak kedekut ilmu, berkongsi pengetahuan dengan orang awam yang berminat. Kalau nak bela mana-mana hidupan liar, yang penting lah, yang paling utama lah sebelum kita buat keputusan untuk bela tu, ialah kita kena buatlah sedikit bacaan dulu. Kita carilah sikit. Bukan kata nak cari ilmu tu, cumanya kita patut bertanya, dapatkan pendapat. Kira dengarlah cerita pengalaman orang yang pernah bela haiwan tu, and then baru kita kata okey, kita buat keputusan sama ada haiwan tu sesuai tak untuk kita. So kita kena faham apa kemampuan kita untuk yang kemampuan kita yang kita dapat berikan kepada haiwan tu. Sebab yang paling penting bila kita nak ambil mana-mana haiwan tu, yang penting sebab haiwan tu kena sentiasa happy. Dan paling senang cerita, kita nak haiwan tu happy. So macam mana nak pastikan haiwan tu happy? Of course dari segi pemakanan semua kena jaga. So kalau dengan kemampuan kita, boleh tak kita bagi segala keperluan yang haiwan tu perlukan tu untuk pastikan haiwan tu happy. Kalau kita tak boleh nak bagi tu, then mungkin bukan waktu yang sesuai lah. Bukanlah kata kita semua hidup kita tak boleh nak bela hidupan liar. Ada orang yang bela haiwan eksotik, cumanya waktu yang bersesuaian. Menurut Dr. Goh, walaupun makmal ini kecil sahaja, tetapi turut menjadi rujukan banyak universiti lain. Ini kerana pengajaran dan pembelajaran di pusat pengajian lain lazimnya hanya menggunakan haiwan yang telah diawet atau melalui gambar. Di makmal mereka, kajian dibuat menggunakan haiwan hidup kerana beliau percaya melalui cara ini lebih mudah bagi pelajar mendalami dan memahami.
Kelebihan lain yang dimiliki Dr. Goh dan isterinya adalah proses mengawit serangga dan reptilia. Haiwan pertama yang diawit mereka adalah kupu-kupu. Perjalanan dunia haiwan eksotik Dr. Goh dan Zal Hasrah tidak terhenti di sini sahaja. Mereka mempunyai cita-cita yang lebih besar untuk kebaikan banyak pihak. Sebenarnya saya dengan wife saya adalah satu impian lah untuk membuka satu zoo, tapi bukan zoo yang biasa orang tengok, yang orang datang untuk tengok haiwan dalam kurungan tu. Tak, bukan. Yang zoo tu sebenarnya bersifat satu tempat, orang kata apa, diguna istilah rescue center. So kiranya hidupan-hidupan liar yang dijumpai cedera ke, dia boleh dihantar ke zoo yang kami ingin buka ni untuk mendapatkan rawatan. And then kalau dia dah sihat, sama ada dia boleh stay, kalau dia rasa bersesuaian untuk stay kat zoo tu, dia akan terus diserapkan ke dalam zoo, ataupun kita akan pindahkan balik ke habitat asal dia lah. And then tempat ni juga tempat yang orang ramai boleh datang untuk mempelajari lebih dari segi konservasi haiwan, konservasi hidupan liar. Kalau untuk pemilihan haiwan, dia boleh datang untuk tengok haiwan eksotik, cara nak belajar, cara nak bela. Kini macam dia jadi satu one stop center lah. Minat terhadap alam yang menyimpan sejuta rahsia, sekiranya dipupuk dan didalami dengan tekun, pasti memberi impak kepada perjalanan hidup dan menawarkan masa depan yang lebih baik untuk manusia dan bumi yang didiaminya.